Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So apa khabar warga Twitter profesional Malaysia? So jadi alhamdulillah hari Isnin. So hari yang damai. Mari kita berdamai dengan hari ini. So jadi kita doakan supaya hari ini kita dipermudahkan urusan kita dan untuk kita jadi pendidik yang lebih memberi manfaat kepada lebih ramai lagi pelajar dan juga insan-insan di luar sana. Okay. So hari ini kita akan berkongsi satu topik yang agak rare sikit. Menjadi Twitter yang diingati, Twitter yang diingati dan juga membina legacy. So jadi apa pendapat anda? Jadi sebelum tu boleh bantu saya suara okey, jelas. Kemudian kita nak minta tolong share sikit. Okey. Kita nak minta tolong share. Boleh ke? Assalamualaikum tuan. Tuan Muhammad Noh pun ada. Okey. Suara saya okey? So kalau okey, tolong bantu saya komen okey. And untuk beri manfaat lagi, and kita dapat pahala percuma, insya-Allah kita kongsikan manfaat ni dengan cara tekan saja butang share. Siapa tekan butang share, kita bagi 5 bintang. Betul tak Ustazah Akmal? Boleh bantu saya untuk tekan butang share. Thank you very much. Semoga Allah memberikan manfaat. Semoga Allah memberikan kita kemudahan pada hari ini untuk kita jadi pendidik yang luar biasa, pendidik yang akan diingati dan insya-Allah membina legasi. Okey. Boleh bantu saya? Okey, so jadi topik ni agak hot sikit. Sebab apa? Sebab bila kita tengok, kita buat kajian, so sebenarnya rupanya tak ramai cikgu-cikgu ataupun para pendidik Twitter ni akan diingati oleh pelajar-pelajar. Agak-agaknya sebab apa? So sebagai contoh, kalau kita reflect balik, siapa guru-guru kita ataupun cikgu-cikgu kita yang masih kita ingati sampai sekarang? So boleh tak listkan lebih 10 orang cikgu-cikgu kita, para pendidik kita, mungkin siapa sajalah yang pernah mengajar kita. So kalau kita dapat listkan seberapa banyak mungkin, so maksudnya kita ni memang power lah, kita punya ingatan tu memang padu kan. So terima kasih yang bantu share. So nak menjadi Twitter ataupun pendidik yang diingati. Okay, so mula dengan first. So jadi kita pun terus straight the point. Pagi ni pun kita tengok ada meeting ni. Ada meeting. Sekejap kita tengok. Biasanya kami ada meeting pagi ni. Tu. Cakap hi. So tengah meeting. Okay. So kita straight to the point. Yang pertama, bila kita nak jadi pendidik yang diingati ni, kita hubungkan silaturahim. Maksudnya apa? Maksudnya dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, kalau nak dipanjangkan umur, and so sambungkan silaturahim. Maksudnya apa? Maksudnya kita nak, bila kita cakap pasal silaturahim ni kan, bila orang yang ada silaturahim ni, dia ni baik dengan sesiapa saja. Dia ni bukan suka cari masalah, dia ni bukan suka cari isu dan sebagainya. Dia suka bersilaturahim kan. Dan especially kalau kita pendidik, kita bersilaturahim dengan pelajar-pelajar kita.
So bila cakap pasal bersilaturahim ni, dia dah luar sedikit konteks daripada pengajaran tu. Okay, boleh clear? Clear teacher Syirah? Baca doa dulu. Doa duha ke sekarang? Baca doa tak, baca doa penting, tapi yang lagi penting adalah kita faham maksud doa duha tu dulu. Okay, kita faham, kata rezeki daripada langit turunkanlah, kalau daripada bumi keluarkanlah, kalau jauh dekatkanlah, kalau haram sucikanlah. So kalau kita faham betul-betul maksud doa tu, it's very powerful lah. So jadi sambungkan silaturahim. So jadi dekat sini, adakah kita sebagai pendidik, kita dah sambungkan silaturahim dengan pelajar-pelajar kita? Saya teringat masa saya matrik dulu, saya matrik di Kolej Marakulim. Ada yang kenal ke Kolej Marakulim? Cuba anda komen, sharekan juga siapa pendidik yang anda kenal dia, masih ingat sampai sekarang. Tak kisah dekat sekolah dulu ke, dekat kolej ke, universiti ke, mengajar kita mengaji ke, mengajar kita soft skill ke. Mungkin ada mengajar, pendidik mengajar soft skill, ada pendidik mengajar muzik kan. So jadi siapa pendidik yang kita masih ingat sampai sekarang? So nak cerita masa saya matrik ni, ada seorang pensyarah ni, kami panggil dia, nama dia Cikgu Ruzana. Cikgu Ruzana dia mentor saya. Sebab masa dekat matrik dulu kami memang ada mentor-mentee. Tapi mentor ni di kalangan pensyarah ni tak semestinya dia mengajar kita tau. Bro Azrai pun ada. Ustaz Amir Al-Kalantani. So jadi Cikgu Ruzana ni, saya panggil dia cikgu. So dia tak mengajar saya, tapi saya ingat dia sampai sekarang sebab sense of maybe dia mentor saya. So jadi kita biasa buat aktiviti bersama, dan saya pernah pergi rumah dia. Dia ajak datang rumah dia. So masa tu kita buat solat berjemaah, kita makan-makan, kita sembang-sembang kan. So jadi walaupun Cikgu Ruzana ni dia tak adalah mengajar saya, tapi sebab dia mengajar kelas lain, tapi ditakdirkan dia jadi mentor saya. So jadi kami rapat. So jadi dekat sini nak cakap, poin yang pertama adalah jaga silaturahim dengan pelajar-pelajar, dengan ibu bapa ataupun dengan pendidik-pendidik lain. So jaga silaturahim ni dia beyond pengajaran. Kita mengajar dalam kelas, tapi silaturahim ni kita sambungkan after class. Mungkin kadang-kadang kita makan-makan, kita sembang-sembang, kita buat benda yang baik. Kalau nak tengok seorang pendidik ni dia jaga silaturahim, senang je. Biasanya dia punya anak didik akan doakan dia. Itu yang kita tak nampak lah. Tapi yang biasa kita nampak, kadang-kadang seorang pendidik ni dia terima hadiah, dia terima makanan dan sebagainya yang kadang-kadang dia unexpected. Maksudnya apa? Maksudnya pendidik ni mungkin dia dah buat lebih daripada mengajar. Dia sambungkan silaturahim. Itu yang pertama lah. Okay, boleh dapat poin ni? Okay, cuba type di ruang komen. Okay, ini yang kita akan bongkarkan lagi, bagaimana nak menjadi tutor pakar. Tutor pakar, kalau anda nak pergi lebih lanjut lagi, boleh ke sini, website ni, twitterprofessional.com/elite. Okay, boleh pergi ke website tu lah. Okay, itu yang pertama. Dan yang kedua ni, para pendidik yang nak diingatin biasanya dia ada sense of actor. Boleh type tak? Boleh tulis.
sense of actor. Maksudnya apa? Maksudnya dia ada sebut sebagai dia ada sedikit orang kata aktor dia. Salam Cikgu Zana. Okey. Tadi saya baru sebut nama Cikgu Rozana. Tanya soalan SPM tu. Ada seorang pensyarah saya, nama dia Rozana juga. Kalau nak tahu kisah dia, poin yang pertama tadi, siapa yang terlepas ni memang rugilah. Sebab jarang orang cerita pasal ni, macam mana nak menjadi tutor yang diingati. Biasanya orang akan cerita pasal teknikal lah apa semua kan. Ni poin yang pertama tu saya relatekan dengan pensyarah saya, nama dia Rozana. Rozana. Dia tak mengajar saya, tapi saya masih ingat dia sampai sekarang. Sebab apa? Boleh tengok balik live ni. Yang kedua adalah sense of actor. Maksudnya sebagai pendidik ni, kita kena ada sense of actor kan, yang menyebabkan pelajar-pelajar kita ni. Sebab apa orang suka tengok filem, suka tengok drama? Cuba komen sikit. Salam Dr. Husniza. Okey, kita dah point yang kedua tentang bagaimana nak menjadi tutor yang diingati dan membina legasi. Okey, yang kedua ni, kenapa kita suka tengok filem, tengok drama? Kebanyakan kita lah. Sebab apa? Sebab ada dramatik. Dia ada pelakon tu pandai berlakon kan. Dia ada dramatik. So jadi bila kita nak jadi pendidik yang diingati, so kita kena bawakan watak-watak tu. Bukanlah kita kena berlakon, tapi kita kena bawa watak-watak yang dalam drama tu. Watak serius, watak humor, watak yang disukai kan. So jadi ini menyebabkan pelakon-pelakon ni disukai ataupun dibenci. Sebab apa? Sebab ada juga watak yang kalau dia berlakon jahat, dia memang jahat gila. Berlakon garang gila kan. So sampai orang macam benci gila dengan watak ni. So dia dapat membawakan watak dia dengan baik. So sama juga kalau kita mengajar, kita bawa watak kita. Mungkin watak kita tu mungkin disukai ataupun kurang disukai oleh pelajar-pelajar kita. Jadi watak macam mana kita nak bawa supaya pelajar-pelajar kita dapat sampai, dapat terima kan apa yang kita bawa tu. Kalau kita salah bawa watak, maka kita punya pengajaran, ataupun senang cakap, kalau kita tengok satu drama tu boring, drama tu tak best, kita nak teruskan tak tengok. Katakanlah drama tu season, saya tak adalah layan sangat drama, tak layan sangat kan, memang tak layan lah. Kecuali ada satu season saya ikut sebab dia cerita pasal The Legend of Bruce Lee. Tu saya tengok sampai habis. Okay, sebab dia inspiring kan. So jadi kalau drama tu tak best, memang kita tak akan tengok sampai habis. Jangan cakap habis season satu tu pun memang kita tak follow lah. Okay, jadi kena ada sense of actor tu, watak macam mana kita nak bawa supaya pengajaran kita tu memang sampai. Sebab apa kita sampai tu, kita bawa watak tu bukan watak yang berlakon. Bila saya cakap actor, bukanlah maksudnya kita berlakon-lakon acah-acah kan. Tak, kan. Kita bawa dengan hati lah. Bawa dengan real, betul-betul kita nak bawa tu. Kalau kita bawa ketegasan, kita bawa watak yang penyayang, kita bawa watak yang disukai kan. So kita bawa watak tu betul-betul dalam pengajaran kita. Barulah pengajaran kita tu akan benar-benar sampai pada pelajar kita. Barulah kita akan menjadi pendidik yang akan diingati. Tak percaya tak apa, buat je. Okay, tak percaya tak apa, buat je. Okay, itu yang kedua. Dan yang ketiga, nak tahu tak yang ketiga ni? Komen sikit. Jadi tutor terbaik atau tutor yang baik? It's up to you. Ada orang dia nak jadi terbaik, ada orang dia nak jadi just tutor yang baik, pendidik yang baik kan. Thank you. Yang ketiga,
adalah element of surprise. So dalam kelas kita, dalam pengajaran kita, kita mesti selalu ada sense of surprise yang menyebabkan pelajar-pelajar kita dia ternanti-nanti. Apa lagi yang cikgu ni nak bawa? Kalau aku miss kelas ni, habislah kan. So, kalau kita bawa benda yang memang predict, alah mesti cikgu ni mengajar macam biasa je kan. Yes, itu dulu kalau offline, pergi sekolah, pergi tuition semua, okey. Dia dah tahu dah. Maksudnya pelajar-pelajar dah boleh agak dah. Okey, ni cikgu ni, depan ni topik ni, depan ni topik ni kan. So dia dah boleh agak. Okey, kalau aku tak join pun kelas ni, kelas online ni, especially online kan, dia duduk kat rumah je kan. Bukanlah masalah internet, tak ada gadget pun kan. Selalu orang cerita ada masalah facilities internet lah. Tapi kalau kita tengok sekarang, budak-budak yang ada facilities internet pun belum tentu nak masuk kelas kan, belum tentu nak join kelas online kan. So it's not that issue. Kalau yang kata pendalaman sangat tu, bolehlah kita cakap pasal facilities, gadget dan sebagainya kan. Tapi bila kalau kat bandar ni pun dengan facilities yang dah ada gadget, dah internet pun okey, so tak nak masuk kelas juga. Sebab apa kan? This is the real game lah. Ini adalah game sebenar bagi pendidik. So kalau kita tak berjaya membawa elemen-elemen surprise ni dalam kelas kita, kita menjadi pendidik yang hanya yang dipredict. Okey, dia predict lah cikgu ni ajar macam ni, cikgu ni ajar lepas ni topik ni, cikgu ni ajar. So jadi dia rasa macam okey, kalau aku skip kelas pun tak apa, it's okay. Tambah-tambah kalau ada recording kan, tak apa, tengok recording lah. Itu pun kalau tengok, biasanya tak tengok lah. So jadi ada elemen of surprise yang menjadikan best lah. Apa next ni lah. Best lah kalau aku tinggal kelas ni, habis ni, menyesal ni. Sebab apa? Ada elemen of surprise yang pelajar-pelajar ternanti-nanti, yang dia rasa macam eager nak tahu. So kita ada tak elemen of surprise ni yang kita buat? Mungkin kita ada buat setahun sekali, mungkin sebulan sekali kan. So it's up to you lah. Maksudnya nak buat setiap kali kelas ke, kalau tak larat seminggu sekali, sebulan sekali, setahun sekali. Setahun sekali kita boleh rasa lah macam kenapa pelajar ni tak masuk kelas lah. So jadi mungkin tak ada element of surprise kat situ. Waalaikumsalam. Okay, Ilham, nanti boleh tengok balik. Kita ada share 3 poin penting yang saya jarang-jarang share benda ni. 3 elemen penting ni based on case study, based on real case study. So okay, kalau kita tak buat pun tak ada masalah. Tapi sekarang ni new game, Cybergogi. So we need to play a real game yang lain daripada yang lain. 3 boleh tengok balik kan, macam mana nak jadi pendidik yang akan diingati kan. Macam based on saya punya story, macam mana saya masih ingat pensyarah saya walaupun dia tak mengajar saya sampai sekarang. Apa yang dia buat? Hi Teacher Z. Teacher Z, ada 3 poin penting hari ni yang saya share yang lain daripada biasalah kan. Tak ada dalam silibus, pedagogi. Okay, itu yang pertama. Yang kedua ni, kenapa orang suka tengok filem, kenapa orang tengok drama, dan macam mana kita nak terjemahkan benda tu sebagai pendidik. Tu poin yang kedua. Tak nak bagi tahu, tengok balik. Yang ketiga, macam hari ni pun kita buat surprise. Saya tak bagi tahu. Hari ni saya tak keluarkan poster. Tak tahu pun pukul berapa, betul tak? Legend Booster biasa kita ada keluarkan poster. Lepas tu biasa kita bagi tahu pukul berapa. So hari ni saya tak share pun poster. Kita just, saya nak tengok je ada tak orang tengok. Tapi kalau tak ada orang tengok pun, InsyaAllah kita tetap kongsikan. Tu yang kedua, macam mana orang suka tengok drama tu ke tengok filem. Terjemahkan dalam bidang pendidikan. Yang tiga ni powerful juga. Sebab apa? Sebab dia akan membuatkan pelajar-pelajar kita ternanti-nanti kelas kita.
Very powerful. Point yang ketiga ni. It's not that easy, tapi kalau kita berjaya bawa elemen ni, the third element ni, memang you punya kelas ni kelas yang dirindui. Kalau pelajar tak masuk, dia akan rasa bersalah. Bersalah. Thank you Ibnu Muhammad Husa. Okay, Ustaz First time nampak ni Ibnu Muhammad Al-Huza. Daripada mana Ustaz ke cikgu ke? Salam Cikgu Akin. Ilham takut nak tinggal kelas. Ni real case tadi. Nampak? Ilham cakap Ilham takut nak tinggal kelas Cikgu Nurul sebab beliau buat kelas dengan sangat fun. Contohnya bulan ni beliau rasa tema mengenai capai duit percutian. Jadi Ilham rasa macam nak rebut duit percutian tu dengan kawan-kawan. Nampak? Dekat sini dah ada element of surprise. Terbaik Ilham, 3 bintang. Hai Cikgu Ain. Cikgu Ain, 3 poin penting hari ini. Cikgu Ain, boleh tengok balik. Sebab rasa kalau rugilah kalau kita sebagai pendidik tak buat 3 benda ni. Saya rasa macam nak cakap macam ni sebab sayang kalau kita jadi cikgu yang akan dilupakan oleh pelajar kita. Kita hanya diingati time tuition saja. Lepas tuition ataupun lepas mereka habis persekolahan, mereka dah tak ingat dah kita. Mereka mungkin tak doakan dah kita kan. So it's very sad. So jadi tengok please tengok ni 3 perkara ni. Sebab kalau boleh, kalau you all memang betul-betul apply benda ni, tak tahu dia macam you all akan jadi macam susah nak cakap tengok sendiri Okay, so insyaAllah kita kongsikan lebih banyak lagi dalam seminar expert Twitter. Seminar expert Twitter, you all dah daftar ke? You all so pergi je dekat twitterprofessional.com elite. Ada yang hari tu kita bagi hadiah kan. Ni tengah ada war room tu. Ni twitter.professional.com. Sorry, buka elite. Dia expert. Expert. Nak jadi Twitter expert. Anda berminat menjadi Twitter pakar yang berjaya. Kalau tak berminat untuk jadi Twitter pakar, kalau tak berminat nak menjadi the top 20%, jangan hadir. Ni nasihat ikhlas daripada saya. Kalau tak nak jadi Twitter yang pakar, tak nak jadi Twitter yang diingati, jangan hadir seminar expert Twitter. Sebab akan membuang masa anda, akan menyebabkan anda buang masa je 3 jam tak dengar apa benda coach ni cakap. Sebab saya sendiri yang akan berkongsi. So you all buang masa sebab you all tak nak jadi Twitter yang pakar pun. Bukan Twitter pakar ni tak sama macam guru pakar tu lain. Guru pakar ni expert Twitter. So jadi jangan hadir. Nasihat ikhlas daripada penaja. Tapi kalau you all memang nak betul-betul kembangkan kerja Twitter ni, nak jadi usahawan tuition yang berjaya, betul-betul you all nak insyaAllah terbang dengan izin Allah kan, insyaAllah nak improve. Yang paling penting improve pengajaran kita. Kalau kita ada Twitter, kita improve. Kalau kita usahawan pendidikan, kita ajak Twitter kita join. Harga memang tak masuk akal lah. Seorang RM20. Kalau 3 orang RM30 saya rasa. Saya tak tahu berapa dia letak. RM10, RM20 macam tu je. RM10, RM20 lagi murah daripada kelas bayaran kita sejam mengajar. Betul tak? Okay, Ilham dah lah register, tak sabar nak join set. I'm ready. Tengah war room ke tu? Yes, memang setiap Isnin kita ada war room. So okay, key leader kami bantu. Macam tak sabar nak join Twitter expert. Dah daftar ke Ilham? Okay, nampak Ilham ni student pun nak jadi Twitter expert tau. So kalau kita warga pendidik tak join, malu kan. Harga memang wow, lagi murah daripada FOT. Memang ini harga kasih sayang ke. Sebab saya pun nak menjadi pendidik yang akan diingati. So
InsyaAllah kita nak bantu lebih ramai Twitter keluar daripada comfort zone jadi Twitter yang luar biasa. Sebab apa? Sebab kita wujudkan platform Twitter Professional Malaysia ni untuk Twitter menjadi lebih baik, lebih hebat daripada biasa. Berhenti jadi Twitter yang biasa-biasa, membazir masa, membazir waktu. Kesian pelajar-pelajar kita. Tak nak, ini zaman sekarang ni, zaman 2020, kita dah menyaksikan satu perubahan yang besar dalam pendidikan Malaysia. So kalau kita tak melakukan perubahan, kesian dunia pendidikan, dunia tuition ni. Kesian pelajar-pelajar kita, kesian diri kita juga. Sebab apa? Sebab kita tak keluarkan potensi yang sebenarnya dalam diri kita ni. Okay. Thank you Cikgu Hakim. Wow, manfaat lebih daripada cost, value. Sebab tu saya duduk dekat nilai. Sebab apa? Sebab nak memberi value kepada awak. Sampai tak? Bro cuba hashtag. Okay, thank you very much. So insyaAllah jumpa anda di seminar expert twitterprofessional.com/expert. So please bantu pelajar-pelajar kita, bantu ibu bapa 2021. Kalau kita tak ubah game kita akan end the game. Kalau kita tak ubah game kita, bermula daripada sekarang, kita akan end this game. End this game, okay? So jadi insyaAllah jumpa anda. Saya doakan anda menjadi Twitter, menjadi pendidik yang akan diingati sepanjang hayat. Pelajar-pelajar akan doakan hidup anda akan jadi tenang, hidup anda akan jadi bahagia, hidup anda akan jadi, walaupun anda tak dapat semua benda dekat dunia ni, tapi doa-doa orang lain di sekeliling anda akan bantu anda menjadi orang yang bahagia, orang yang tenang, orang yang disukai, orang yang panjang umur disebabkan sambung silaturahim tadi. Okay, jumpa anda di puncak kejayaan. Yakin sebelum berjaya. Be the legend guys. Assalamualaikum. Salam sejahtera.